Hai, Assalamualaikum semua. Alright, berjumpa kita dalam video ni pula. Alright, dalam video ni apa yang saya nak tunjuk kepada korang adalah saya nak terangkan apa itu exchanger mata wang kripto. Okey, dan manakah exchanger yang terbaik untuk orang Malaysia lah especially gunakan, dan apakah exchanger yang terbaik di dunia, dan apakah yang saya personally recommend untuk korang guna kalau tambah-tambah korang ni newbie dalam dunia mata wang kripto. Okey, sebelum saya cerita semua benda ni, saya nak bagi tahu terlebih dahulu, nama saya Syed Muhammad. Saya merupakan pengasas kepada branding Let's Lepak ni, dan tujuan saya buat Let's Lepak adalah nak cari apakah platform di luar sana yang mungkin tanpa modal ataupun modal sedikit sahaja, yang boleh kita mulakan dan kemudian boleh kita jana pendapatan, dan akhirnya dengan benda-benda ataupun duit-duit yang kita dapat, macam mana kita nak capai jutawan secara online ni, terutama sekali dalam mata wang kripto. Jadi kalau korang belum lagi subscribe kepada channel saya, ada butang subscribe di bawah, tekan butang subscribe, dan kemudian di tepi butang subscribe tu ada butang loceng, korang tekan butang loceng tu juga. Kenapa korang kena tekan butang loceng tu? Sebab ada di antara video-video saya yang mungkin memerlukan korang ambil tindakan yang awal, sebab siapa lagi awal lagi cepat dan sebagainya, ataupun ada information penting daripada video saya, korang akan menjadi orang yang akan dinotifikasikan terlebih dahululah. Okay, alright, so jom kita tengok di dalam video ni. Alright guys, sekarang ni saya sebenarnya berada di satu website. Kalau tengok dekat bawah ni, nama dia coinmarketcap.com. Okay, coinmarketcap.com ni sebenar-benarnya adalah tempat di mana, okay, sekejap saya buka lagi sekali website ni. Okay, di mana untuk kita sebenarnya nak semak tentang mata wang kripto lah. Okay, kalau korang nak berjinak-jinak dalam mata wang kripto, CoinMarketCap ni boleh dijadikan sebagai panduan ataupun kitab kita lah dalam mata wang kripto ni. Alright, okay, di sini kalau korang tengok, kita ada Bitcoin, kita ada Ethereum ni dalam CoinMarketCap lah yang korang boleh check segala jenis mata wang kripto yang terdapat di dalam pasaran, yang dilistkan di dalam CoinMarketCap. Kalau korang tengok dekat atas ni, mata wang kripto yang sekarang ni ada, lebih kurang 17,000 mata wang kripto yang berada di dalam CoinMarketCap. Ini yang dah list. Okay, yang belum list pun saya tak tahu berapa banyak sebenarnya. Memang terlampau banyak sangat mata wang kripto yang ada di pasaran. Jadi berhati-hati, salah beli, korang mungkin akan kerugian duit lah. Tapi kalau coin yang top 20, top 50 yang berada di atas, selalunya peluang untuk jadi apa-apa tu mungkin sangat tipis lah. Okay, alright. Tapi apa yang saya nak ceritakan dalam video ni adalah tentang exchanger yang korang tengok dekat atas ni, ataupun exchanges yang disebut. Okay, total exchanges yang ada di dalam CoinMarketCap, sekali lagi macam saya kata, di sini adalah yang di list di dalam CoinMarketCap. So ada 457, tapi mungkin di luar ada lebih lagi. Bukan mungkin, memang ada lebih lagi, sebab dia tak di list di dalam CoinMarketCap. Selalunya yang di list di dalam CoinMarketCap ni antara yang terbaik lah exchanges yang ada. Sebab CoinMarketCap nak list pun dia bukan simply akan list jugalah. Okay, alright. So saya akan tekan butang, saya kembali dulu. Tengok ada butang 3 dekat atas ni, 3 line ni. Tadi kita masuk coinmarketcap.com. So kita tekan butang 3 line dekat atas ni, dan kita tekan exchanges dekat sini. So bila kita tekan exchanges ni, dia ada beberapa benda. Saya tak nak cerita semua, saya just nak tekan atas spot. Apa dia spot? Okay, spot ni adalah tempat di mana kita beli mata wang kripto. Okay, dan kita boleh simpan mata wang kripto tu. Okay, itu adalah exchanges. Exchanger ni adalah tempat di mana kita nak beli mata wang kripto. Macam tadi saya tunjukkan, ada banyak, ada Bitcoin, ada Ethereum, yang tadi ada 17,000 jenis mata wang kripto ni kan. Okay, macam mana korang nak beli? Contohnya korang nak beli Bitcoin, macam mana korang nak beli kalau korang tak tahu dekat mana nak beli?
Kita menggunakan exchanger. Okey, dengan exchanger yang ada, korang boleh menggunakan ringgit Malaysia. Contoh dia guna Maybank ke, guna CIMB Bank ke, guna apa ke, korang boleh beli direct mata wang kripto tu. Saya akan tunjukkan sedikit sebanyak step by step, tapi bukan detail sebab saya ada video-video yang lebih detail untuk korang nak tengok cara-cara dia lah. Okay, alright. So kalau korang tengok dalam senarai exchanger di dalam CoinMarketCap ni, and CoinMarketCap ni boleh dikatakan satu dunia akan menggunakan apa sahaja information yang berada di CoinMarketCap ni untuk membuat keputusan mereka dalam satu-satu benda dalam mata wang kripto. Jadi orang-orang yang power tentang mata wang kripto semuanya akan berasaskan kepada CoinMarketCap. Of course ada lagi benda lain yang dipanggil CoinGecko dan sebagainya. Saya menggunakan juga CoinGecko. Sekejap lagi saya akan tunjuk apa tujuan dia. Okey, tapi di sini, alright, ini adalah senarai exchanger yang ada, dan nombor satu yang terbaik di dunia adalah Binance. Okey, ini dalam list apa ni, dalam list di dalam CoinMarketCap lah. Okey, kenapa? Okey, saya nak tunjuk sedikit kepada korang. Di sini kalau korang tengok volume dalam 24 jam dalam 24 jam volume yang berada di dalam Binance ni adalah sebanyak, kita kira daripada belakang, daripada 6 ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekejap saya kira balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, ada 11 digit dekat sini, bermakna lebih kurang 15 bilion dolar, bukan ringgit, dolar yang di-trade ataupun yang berada di dalam 24 jam di dalam Binance. Okey, so korang bayangkanlah volume dia ni lagi besar daripada mana-mana bank yang ada sebenarnya dalam masa 24 jam. Okey, lepas tu coin exchange ni, Coinbase exchange ni pun kita boleh guna juga untuk Malaysia, tapi saya sangat-sangat tak recommend guna benda ni. Binance masih okey. Okey, dulu Binance adalah terbaik, tapi sekarang Binance telah diblok oleh Malaysia SC. Masih lagi korang boleh guna, tapi ada banyak step yang korang nak buat lah. Okay, alright. So next, apa yang saya recommend untuk orang Malaysia ataupun apa ramai rata-rata orang Malaysia menggunakan adalah Huobi Global. Dan korang boleh tengok nilai dia pun dalam masa 24 jam cecah kepada 2 bilion dolar. Okay, so jadi korang tengok benda ni adalah sangat besar tau, volume dalam masa 24. Saya tak pasti Maybank, CIMB berapa volume dia dalam masa 24 jam, tapi ni sebab dunia yang menggunakan, jadi mereka tekankan kepada security, mereka tekankan kepada banyak perkara yang saya akan tunjuk juga insyaAllah dalam video ni, supaya korang faham, korang nampak apa jenis security yang ada di dalam exchanger ni. Okay, alright. Next yang saya recommend adalah MEXC. Okay, MEXC berada di tangga ke-21 dalam CoinMarketCap. Ini antara yang terbaik juga. Sekejap lagi saya akan tunjuk kenapa MEXC the best. Okay, dan juga yang lain-lain korang boleh share. Dan Malaysia, Kerajaan Malaysia ataupun SC Malaysia, di mana SC Malaysia ni akan tengok dari segi investment, dari segi banyak benda yang related kepada Malaysia. Mereka ni adalah protected by orang kata Malaysian government dan sebagainya. Mereka recommend Luno. Saya tak pasti korang pernah dengar Luno ataupun tidak. Jadi jom kita tengok Luno berada di tangga ke berapa. Alright, saya scroll ke bawah ni. Selalunya dia dalam 60 hingga 70 lah. Alright, so mungkin saya terlepas pandang. Oh tidak, okay. Sekarang ni dia berada di tangga 79. Selalunya dalam 70, tapi ni dia turun sikit. Tapi benda ni biasalah, dia naik turun berdasarkan kepada volume dalam masa 24 jam. Tapi Luno tak pernah berada di tangga yang kira top lah. Okay, ini adalah apa yang Malaysia government recommend. Okay, so saya nak tunjuk first kali tentang Luno. Okay, saya buka dekat sini. Dan ini adalah satu website yang saya dah buka. Okay, korang boleh pergi kepada sc.com.my ataupun korang boleh Google, korang cari apa ni, digital kira list of registered digital asset dekat Malaysia lah. Okay, so ni ada list of registered digital asset. Okay, mata wang kripto ni semua kita panggil dia macam digital asset. Sebab apa? Sebab dia macam contoh, korang beli saham ataupun korang beli gold kan. Okay, korang ada aset tu dengan korang.
Itu juga mata wang kripto. Dia tapi aset tu dia tak pegang, tapi dia digital. Jadi korang beli aset tu dan korang simpan, dan bila nilai aset tu meningkat, katalah korang beli pada $10, tiba-tiba dia meningkat kepada $100, itu ketika korang jual, korang dah buat profit $90. Sekejap lagi saya akan tunjuk juga tentang benda tu. Tapi apa yang saya nak tunjuk dekat sini, okay, first kali adalah Luno. Luno ni telah di-approve oleh Malaysia SC, dan korang boleh tengok tangga dia di dalam CoinMarketCap adalah 79. Tak salah korang nak menggunakan Luno, tapi bagi saya ada exchanger yang lebih baik. Walaupun kita orang Malaysia, kita boleh guna dan tak ada masalah, dan saya nak kongsikan benda tu pada korang lah. Okay, alright. Dan kalau korang tengok dekat sini, korang mungkin kata, oh boleh lah Luno ni mungkin sebab company Malaysia, sebab itulah dia di-approve oleh kerajaan Malaysia dan sebagainya. Okay, sebenarnya tidak. Luno Malaysia Sdn Bhd ni sebab dia orang buka office di Malaysia, jadi mereka memerlukan benda ni. Dan 3 lagi yang lain ni, dia memang tak di list pun di dalam CoinMarketCap. Saya tak check secara detail, tapi so far saya cari secara cepat, saya tak jumpa 3 benda ni. Kalau korang jumpa, mungkin ada. Tapi dalam senarai exchanger yang berada di dalam CoinMarketCap tadi, saya buka balik CoinMarketCap, kalau kita tengok di atas sekali tadi, ada sebanyak 457 exchanger. Hanya yang Malaysia approve tu ada satu sahaja di dalam ni, Luno. So jom kita tengok siapa dia Luno sebenar-benarnya. Okay, so saya buka benda ni dan saya google lagi sekali. Saya cari Luno punya headquarters first sekali lah. So bila saya cari Luno headquarters, saya jumpa dia berada di London, United Kingdom. Okay, tapi dia bukan company UK kalau tak silap saya, sebab bila saya baca di sini company information dia kata Luno Private Limited is incorporated in Singapore with its registered address. Ni daripada Luno sendiri, website Luno sendiri. So maknanya dia start di Singapore lah bagi pendapat saya. Saya tak study 100% Luno, korang boleh tengok sendiri juga. Tapi dia ditubuhkan di Singapore. Dan kalau korang tengok, saya dah buka siap-siap, saya dah tengok dari segi about Luno ni, dan tim mereka adalah kebanyakannya orang luar negara lah. Macam contoh Timothy ni, dia adalah co-founder dan juga CTO untuk Luno. Dan ni pun lagi seorang co-founder dan juga CEO, nama dia Marcus. Okay, so korang boleh tengok ini adalah orang luar, dia bukanlah orang Malaysia. Walaupun tadi exchanger yang lain kebanyakannya adalah exchanger di luar negara, termasuk juga Luno. Dia bukan Malaysia punya company, tapi dia buka syarikat di sini. Okay, dan korang boleh tengok score rating jugalah. Dekat sini korang boleh tengok lah score rating dari segi exchanger ni macam mana. Dan of course Binance berada di tempat pertama, tapi kita sebagai orang Malaysia dah susah nak menggunakan Binance. Okay, alright. So first kali apa yang saya nak tunjuk kepada korang, ini adalah Binance app. Saya bernasib baik sebab apa? Saya dah guna Binance ni lama, jadi saya ada apps dia sekarang. Korang kalau belum ada lagi Binance, korang nak download apps dia semua agak leceh sedikit, jadi banyak benda yang korang nak kena buat. Okay, so saya tak recommend benda ni untuk orang Malaysia lah. Sekejap lagi saya akan bagi tahu. Jadi korang tonton video ni sampai habis apa yang saya recommend. Okay, alright. So kalaulah korang nak beli, sebab saya kata tempat ni adalah tempat untuk kita nak beli mata wang kripto. Okay, so korang boleh beli dua cara. Korang nak menggunakan credit card pun boleh, korang nak gunakan P2P trading pun boleh. Apa dia P2P trading? Kan saya kata tadi, korang boleh beli menggunakan online banking. Nak transfer daripada Maybank, CIMB dan sebagainya, semua korang boleh buat dekat sini dengan mudah, pantas dan cepat. Dan yang paling penting, dia sangat-sangat selamat. Okay, so saya tekan P2P trading ni. Okay, di sini ada pelbagai orang yang jual. Okay, tapi untuk Malaysia ni, korang kena berhati-hati sikit kalau korang guna Binance, sebab korang kena tengok information betul-betul. Kalau dia tulis MY ni, mungkin korang boleh beli untuk orang Malaysia, tetapi masalah dia, harga dia ni berada di dalam mata wang, kalau tak silap saya dia sebut RON kot, saya pun tak berapa pasti. Okay, so ini adalah dalam mata wang yang korang kena beli. Jadi korang kena pandai-pandai lah convert semua kepada RM berapa korang bajet apa semua, dan korang buat pembelian. Okay, so dia agak sukar sikit sebab Malaysia dah block dia. Tapi yang bagus Binance ni, dia dengar, dia tak ada macam setengah ada exchanger saya boleh sebut juga, macam contoh Remitano pun saya rasa dia dah di block di Malaysia. Remitano pun tak silap saya dia tak di list kot, kalau tak silap saya di dalam CoinMarketCap tadi. Remitano
korang masih boleh beli lagi dengan RM, tak menjadi masalah walaupun dah block. Tapi korang kena menggunakan benda seperti VPN dan sebagainya. Saya tak nak tunjuk semua benda tu, sebab ada exchanger yang mudah untuk kita orang Malaysia yang tak payah pening kepala. Salah satu adalah Luno, tapi bagi saya Luno ada banyak limitation dia lah. Okay, alright. So, next apa yang saya nak tunjukkan kepada korang tadi Binance. Number 2 yang saya recommend adalah Huobi. Okay, ini adalah Huobi. Huobi ni pun sangat mudah. Cuma memerlukan beberapa step. Macam contoh nak beli tadi. Okay, Binance lebih mudah, korang boleh beli terus dari depan tadi. Okay, untuk Huobi ni korang kena masuk ke dalam sedikit. Saya bukan nak tunjuk step dekat sini, cuma saya nak tunjuk kepada korang ni. Saya tekan beberapa kali. Okay, dan lepas tu baru saya boleh beli sama ada di P2P ataupun Express ni untuk beli di credit card lah. Okay, di sini kalau korang tengok, ini adalah yang kita nak beli melalui bank yang saya kata tadi lah. Okay, apa yang sebenarnya korang buat, korang beli pada orang. Ni semua ni adalah orang. Okay, mereka ni menjual di dalam ni. Dan kalau korang tengok Huobi ni terlampau banyak lah sebenarnya orang yang menjual di dalam ni. Okay, kalau korang ada mata wang kripto, korang pun boleh jual kat sini. Korang pun boleh buat duit sebenarnya. Ini adalah peluang mata wang kripto untuk buat duit pelbagai cara. Salah satu, korang boleh start jual beli mata wang kripto dekat sini pun korang dah boleh buat duit. Tapi masalah dia, okay, kalau korang baru, mungkin korang punya rating, korang punya banyak benda, so dia akan menyebabkan korang, mungkin orang tak prefer untuk beli dengan lah. Macam itulah cerita dia. Tapi korang kena start somewhere daripada korang tak start lah. Okay, alright. So sekarang ni, kalau korang tengok dekat sini, korang kena cari orang yang within dalam bajet korang lah. Macam ni 8,000 hingga 50,000. Jadi kalau korang nak beli RM100, tak boleh lah dengan dia. So jadi bila korang nak beli yang RM100, korang kena scroll sehingga ke bawah lah, dan korang cari mana yang boleh dapat mungkin RM100. So saya pun turun baru 500, 300, 200, sekejap, 500, 1,000, 400. Okay, ni 101. Okay, ada lagi korang boleh dapat sebenarnya dalam RM60 dan sebagainya, korang boleh dapat. Dan next korang tengok percentage dia lah. Kalau tinggi lebih daripada 90%, selalunya dia okay untuk nak beli. Okay, cuma kalau korang tengok sini, dia dah jadi 4.28. Okay, nilai yang korang nak beli. Di atas tadi 4.27. Okay, so taklah banyak beza dia. Cuma kadang-kadang orang yang tadi list 100 tu, dia tiba-tiba stop. Jadi korang turun-turun masih tak jumpa lagi. Mungkin orang ni pula yang korang jumpa masih lagi 428. Tapi kalau dia ke bawah lagi, dia boleh jadi 429. Dan lagi bawah dia boleh jadi lagi mahal lah. Okay, alright. So saya tak nak tunjuk step macam mana nak beli, sebab saya ada je video macam mana cara nak beli dalam exchanger ni. Dan sekarang kita tengok pula kepada MEXC. Okay, alright. MEXC nak beli, dia macam tadi lebih kurang apa tu, Binance. Di depan sahaja dah boleh tekan dan korang boleh beli. Okay, now yang terbaik dia, okay, MEXC ni harga dia, sebab dia sebenarnya orang Malaysia masih belum ramai lagi dekat sini kalau korang tengok. Okay, alright. So ada orang yang akan letak lebih murah, 4.25. Okay, ini RM500 lah. Scroll ke bawah dan sebagainya. Dan kalau korang tengok pun dia terima dari segi touch and go, banyak lah. Sama juga dalam platform yang lain pun ada juga sebenarnya. Okay, macam RM100 ataupun RM0 sehingga RM4,000 ni dia 4.33. Mungkin sedikit lebih mahal daripada Huobi tadi. Huobi tadi 4.29. Cuma MEXC ni, apa yang saya boleh bagi tahu kepada korang, kalau korang mungkin buat awal pagi ke, mungkin lewat malam ke, dia ada lebih lagi orang yang akan senaraikan benda ni. Sebab hari ni hari Isnin, mungkin orang bekerja, jadi mereka tak nak list dekat sini, nanti tak sempat mereka nak bantu korang untuk pembelian lah. So bila malam ke, korang boleh dapat sebenarnya harga time tu. Korang compare balik dengan Huobi, sebab saya dah tengok banyak. Korang compare balik dengan Huobi, korang compare balik dengan yang lain, saya rasa korang boleh dapat lebih rendah lagi sebenarnya di dalam MEXC. Kenapa? Sebab MEXC ni belum ramai orang Malaysia guna. Itu nombor satu point yang penting. Okay, point nombor 2 yang penting dengan MEXC ni, okay, macam saya tunjuk pun, ini adalah list yang orang menjual, tak ramai pun. Jadi bila korang dah ada mata wang kripto, korang pun boleh start menjual di sini. Okay, umpama contoh korang beli, katakanlah tadi dekat Huobi, korang boleh dapat murah lagi, dan di sini korang boleh jual balik, dan orang lain mungkin beli. Sebab orang Malaysia dah start menggunakan MEXC ni di atas beberapa sebab yang saya akan kongsikan kepada korang jugalah.
Okay, sebenar-benarnya sebelum habis video saya rasa saya bagi tahu siap-siap lah. Sebenarnya saya recommend lebih lagi korang menggunakan MEXC ni di atas beberapa sebab. Nombor satu, sebab yang penting dia, korang boleh dapat harga lebih murah sebenarnya berbanding dengan Huobi kalau korang masuk pada timing yang betul ataupun Binance. Okay, nombor dua yang penting dia, korang pun boleh jual sebab belum ramai lagi yang menjual. Jadi kalau korang ambil action dia sekarang, sebab MEXC ni akan start jalan, akan start lagi ramai orang. Ada sebab-sebab dia, nanti saya akan tunjuk kenapa lepas ni lagi ramai orang yang akan menggunakan menggunakan MEXC. So lebih baik korang jadi orang yang antara awal yang join, sebab mungkin ada benefit dia. Dan benda ni free je, korang nak buka account pun. Jadi kalau korang nak buka account MEXC ni, dekat bawah ada saya punya link untuk MEXC, dan apa yang korang guna link saya, korang akan dapat 10% rebate daripada pembelian korang nantilah. Okay, alright. So sebenarnya semua pun sama juga, Huobi dan sebagainya saya ada juga link, tapi saya lebih recommend MEXC buat orang Malaysia ketika ini, sebab dia antara benda yang tengah hot, tengah nak naik sekarang ni. So it is the best timing untuk korang tengok MEXC lah. Okay, last yang saya nak kongsikan kepada korang adalah Luno, yang mana yang Malaysia approve untuk kita guna. Okay, first setback Luno, korang hanya ada 5 coin sahaja untuk korang boleh beli. Korang ada BTC, Ethereum, Ripple, BCH dan LTC. So ini adalah coin yang korang boleh beli. Okay, dan kalau korang beli pun sekarang Ripple pada harga RM50, korang akan dapat 19 Ripple. Okay, now katakanlah saya try sebab MEXC tadi harga yang agak mahal sedikit, sebab saya rasa orang bekerja sekarang ni. Okay, so katakanlah kita ambil, sebab mungkin dia ni lah 4.33. So kita try testing tengok 4.33. Okay, now syarat MEXC ataupun Huobi ataupun Binance, korang kena beli dalam USDT terlebih dahulu. Ada coin lain yang korang boleh beli, tapi saranan saya beli dalam USDT dulu, dan nak convert kepada XRP dan sebagainya adalah sangat mudah. Okay, so katakanlah kita nak tengok RM50. Okay, so kita tengok RM50 kita dapat berapa? Kita dapat 11.54 kalau korang tengok dekat sini. Okay, dengan RM50 kita dapat 11.54 USDT. Itu yang saya nak share. Sekejap lagi saya nak tunjuk perbezaan antara Luno dan juga MEXC. Dan exchange yang lain pun sebenarnya lagi murah daripada Luno lah. Okay, alright. So jom kita tengok lah. Saya rasa senang, lebih kurang macam tu. Saya nak buka browser balik. Okay, dan ini apa yang saya buat, dan korang pun boleh buat cara yang sama. Okay, so saya akan cari USDT to XRP, sebab kita nak tengok Ripple tadi kan. Sebab Ripple, USDT to XRP, dan saya akan tulis coin Gecko. Di sini saya lebih suka guna coin Gecko sebab dia lebih mudah. Tapi dia sama macam coin market cap sebenarnya, tapi coin Gecko ni saya hanya gunakan features ni sahajalah. Okay, so kita nak tengok SRP Tether lah, USDT tadi kepada XRP. So saya tekan benda ni. Okay, dan bila kita scroll di bawah, di sini saya boleh masukkan nilai USDT. So kalau kita tengok tadi di MEXC dia 11.54. Dan ini antara yang mahal yang kita dapat tadi kan, sebab 4.33. So korang bayangkanlah. Okay, so korang dapat 19.14 XRP. Dekat sini kalau korang tengok, okay, sorry, mana dia dulu, korang akan dapat 19.06. Okay, so berkurangan sedikit daripada di dalam MEXC tadilah. Okay, so sebab tu saya kata MEXC ni lebih better beli daripada Luno. So macam mana cara nak buat dia? Sama je, semua ni sama kalau berbanding dengan Huobi ataupun Binance. Konsep dia adalah sama. Macam mana cara korang nak beli? Lepas korang dah ada USDT, korang masuk je di dalam market. Okay, dan bila korang dah masuk di dalam market, korang tekan di atas main ni. Okay, dan di sini ada butang search ni sebab korang nak beli XRP tadi. Okay, so korang tekan XRP, ia adalah Ripple lah, singkatan untuk Ripple. So korang tekan dekat sini, dan di sini korang tekan buy. So bila korang dah ada USDT dekat sini, korang boleh tarik sehingga sepenuh-penuhnya, dan korang boleh buy Ripple tu dengan almost tak ada fee langsung lah dekat sini.
Okay, so begitu caranya korang boleh buat pembelian yang cukup mudah untuk beli Ripple di dalam ni. Silap-silap sebenarnya, silap-silap ada chance korang boleh dapat lebih lagi daripada ni bila korang beli menggunakan exchanges seperti MEXC, Huobi dan sebagainya. Okay, alright, so next apa yang saya nak tunjukkan, sekarang ni korang dah ada USDT dan bukan sahaja XRP yang korang nak beli. Okay, ada coin seperti Shiba contohnya, kalau korang kenal lah. Okay, SHIB. Okay, saya tulis SHIB. Alright, now SHIB dekat sini pun korang boleh beli direct bila korang dah ada USDT. Just tekan buy sahaja. Okay, bagaimana kalau korang berada di Luno? Macam mana korang nak beli? Okay, korang tak boleh beli sebab dia tak ada, sebab dia ada benda ni sahaja. So di dalam MEXC ni dia terlampau banyak coin yang ada yang korang boleh beli. Begitu juga di dalam Huobi dan di dalam Binance. Ni adalah Huobi. Okay, dan juga di dalam Binance. Sama je lah, saya tunjuk balik Huobi sekejap. Okay, sama je. Korang boleh pergi ke trade di bawah ni, market di bawah ni. Okay, market di sini adalah tempat sama macam tadi MEXC yang korang boleh buat pembelian. Okay, now point seterusnya, kenapa saya sarankan korang guna MEXC. Okay, now kalau korang study dalam dunia mata wang kripto ni, sebenarnya kalau korang beli coin yang baru-baru buat, okay, baru-baru siap ni, sebenarnya dia ada risiko dia lah. Okay, baru di list lah sebenarnya di dalam crypto network baru. Dia belum lagi masuk coin market cap, dia belum lagi masuk banyak tempat. Itu adalah coin yang the best korang beli, tapi ada risiko dia. Risiko dia sebab coin ni baru, silap-silap korang beli hari ni dengan harga $50 contohnya, lepas tu tiba-tiba dia turun sampai habis. Okey, bukanlah sampai habis, value ni mungkin turun bersen-sen, tapi korang beli $50 dah tinggal sen. Itu yang risiko korang. Tapi korang masih ada coin tu. Kalau dia naik balik, tapi selalunya coin-coin macam ni dia tak naik balik. Jadi cara korang nak beli tu macam mana? Selalunya mereka akan suruh korang beli di dalam PancakeSwap ke, Uniswap ke. Itu cara-cara yang macam mana korang boleh beli, dan fee di sana terlampau mahal. Okay, tapi risiko dia bila korang beli coin yang awal macam tu, macam saya kata tadi, dia boleh tiba-tiba habis. Okay, now risiko untuk kita nak beli coin bila dia dah masuk exchanges, okay, sebenarnya dia lebih selamat. Sebab bila dia dah masuk exchanges, lebih ramai orang boleh jual beli mata wang tu. Okay, macam contoh sekarang ni adalah salah satu mata wang yang saya pernah beli dan saya dah jual, saya dah buat duit sebenarnya dengan mata wang tu, dan sekarang dah turun balik. So boleh je nak beli balik, mungkin dia akan naik balik. Ia adalah coin yang saya tengok ada di dalam MEXC ni. Okay, so coin ni adalah, nama dia Hamster, ataupun singkatan ni saya rasa HAM. Okay, so saya tekan HAM dengan USDT ni. Kalau korang tengok harga dia sekarang ni, nampak ni berapa banyak kosong ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kosong. Okay, lebih kurang 8 kosong lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ke saya kira ni? 4 betul. Okay, 8 kosong. Okay, so katalah kita anggap 0.9 lah. Okay, 0.0000 tu 9. So saya buka kalkulator contoh sekarang ni. Okay, so katakanlah korang ada $100. So macam mana nak kira? Saya akan buat lebih kurang macam ni lah rasanya. Kita tengok. Okay, banyak ni sebenarnya lebih tadi kan, sebab ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya buat 6 kosong aja. Okay, so macam mana cara korang nak dapat? Korang ada $100, korang bahagikan kepada 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Okay, saya dapat lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 digit. Bermaksud saya dapat lebih kurang 200 juta mata wang HAM tadi. 200 juta. So kita buka balik di sini. Okay, harga dia sekarang ni banyak ni. Now kita tak minta dia naik banyak pun sebenarnya. Kalau dia naik balik sebenarnya sampai ke 10 sen pun, okay, 10 sen, 0.1 sen dolar, jadi korang dah dapat 20 juta. Itu
itu 10 sen dolar, korang dah dapat 20 juta. Inilah kelebihannya sebenarnya dalam mata wang kripto. Sebab tu orang boleh buat duit terlampau banyak sebenarnya dengan mata wang kripto. Tapi dia nak sampai 10 sen tu mungkin ambil masa yang lama. Sama dia boleh sampai tak boleh sampai, itu adalah lagi satu cerita yang lain yang korang kena study lah. Okay, tapi kalau dia naik sedikit pun, dia dalam 560 ni sahaja yang dia naik pun, korang dah boleh buat duit yang terlampau banyak sebenarnya. Okay, so yang terbaik sekali adalah nak beli di dalam exchanger macam ni. Sebab apa? Bila korang beli di dalam market dia tadi tu, korang beli dengan kira yang tak ada fee. Kalau korang menggunakan Pancake Swap, korang menggunakan, dia terlampau mahal sangat fee dia sebenarnya. Okay, so itu yang terbaik dia kalau korang beli di exchanger. Tapi macam coin ham tu, kalau kata saya masuk di dalam sini di dalam Huobi ni, saya tekan butang search di atas, saya tekan HAM, saya tak jumpa coin tu. Okay, ataupun kalau korang nak tengok macam coin yang lain, saya cari SHIB, memang ada sebab coin tu dah power. Kalau korang kenal dulu sebenarnya setahun yang lepas, kalau korang beli Shiba ketika tu setahun yang lepas, korang dah jadi jutawan sekarang ni kalau korang beli dengan banyak. Sebab saya ada orang yang saya kenal di India, yang bukanlah kenal rapat, cuma saya follow dia banyak di dalam Facebook dan sebagainya. Dia hanya beli dengan $1,000 sahaja dalam setahun lebih yang lepas. Sekarang ni dia ada dalam lebih kurang $9 juta. Okay, itulah peluang yang korang boleh buat sebenarnya dalam dunia mata wang kripto. Jadi korang kena tahu semua benda exchanger ni, sebab tu penting. Okay, so sekarang ni katakanlah korang tengok di dalam Binance pula. Okay, kita masuk di dalam market di bawah ni, dan saya pergi ke spot di atas ni. Okay, so saya cari ham juga. Okay, memang tak ada. Okay, now yang terbaik dia, kalau ham tu dah masuk ke dalam Binance nombor 1 dalam dunia tu pun Huobi, korang start beli di MEXC. Bila dia masuk ke dalam Huobi dan Binance, harga dia guarantee akan naik lebih lagi. Okay, saya tak kata coin tu korang kena patut beli ya. Saya tak cakap macam tu. Saya pun tak tahu, saya dah lama tak tengok ham. Tapi saya dah buat duit dengan ham. Itu yang saya nak bagi tahu. Dan saya seronok bila tengok ham tu ada di dalam MEXC. Sebab apa? Sebab korang boleh beli dengan lebih jimat. Dulu saya beli dan jual, dia lebih mahal fee dia berbanding kalau korang buat di dalam MEXC. So sebab tu yang saya sarankan benda tu. Okay, now next apa yang saya nak cerita dekat korang, kalau korang tengok di dalam MEXC, sebab dia ada coin-coin yang baru list dah masuk. Okay, so jadi kalau korang tengok gainers dalam keadaan mata wang kripto ni memang turun sekarang ni, dan di dalam MEXC gainers coin dia ni, okay, ada yang buat sehingga 233%. Korang nampak tak? Ini di dalam MEXC. Okay, so kita buka Binance, sebab Binance pun akan ada coin gainers dia juga. Okay, so saya pergi ke home, selalunya dia berada di depan lah. So kita tekan gainers ni okay, dia punya maksimum pun baru ada 29%. Dia tak ada coin yang baru masuk macam di MEXC yang kira coin tu terlampau baru sangat. Itu sebab tu yang saya recommend MEXC. Okay, dan saya boleh tunjuk juga Huobi kalau korang nak tengok. Okay, so Huobi kita pergi cari ke gainers juga di atas ni, dan korang tengok 18%. Okay, dan korang banding balik dengan ME. Jadi peluang untuk korang nak buat duit lebih di dalam MEXC adalah orang kata peluang dia lebih tinggi berbanding dengan korang berada di Binance ataupun di Huobi. Okay, jadi saya sangat sarankan korang menggunakan exchanger ni. Okay, ada link saya di bawah, korang klik dan register percuma sahaja. Okay, dan lagi satu last sebenarnya, okay, ada satu benda lagi di dalam semua exchanger ni, kita ada perkataan trade ni dekat sini. Okay, ataupun dalam bolehlah trade pun tak apa, tak ada masalah. Dan bila kita tekan chart dekat sini, kita boleh buat pembelian. Okay, alright, ini adalah trading yang saya nak ceritakan kepada korang last kali. Mana-mana pun boleh buat. Okay, now di dalam ni, saya tunjuk dalam MEXC, sebab mungkin korang lepas ni akan banyak menggunakan MEXC. So mungkin peluang korang untuk mulai faham dalam dunia mata wang kripto, mulai buat benda yang best dengan mata wang kripto, mungkin datang daripada sini. Okay, so sekarang ni first kali
ada trading yang bernama spot. Okay, so apa dia spot trading? Itu yang saya nak cerita sedikit je sebelum saya akhiri video ni. Okay, spot trading ni adalah korang beli mata wang kripto tu sendiri. Macam contoh saya nak beli SHIB. Okay, so bila saya tekan butang buy ni, saya akan beli Shiba dan saya boleh simpan. Now, sebenarnya kalau korang lebih faham, yes, mata wang macam Shiba ni kalau korang dah beli banyak, korang dah simpan, korang dah selamat. Tapi kita tak tahu mata wang lain yang boleh naik sehingga macam Shiba. Jadi saya punya teori adalah kalau saya beli $100, saya dah boleh buat $500, saya akan keluar. Okay, saya tengok, saya kena study lah coin tu. Jadi bila saya dah buat banyak tu, saya akan keluar dan tengoklah kalau kata dia turun balik, mungkin saya beli. Macam contoh HEM, dia dah turun terlampau banyak sekarang ni, mungkin saya boleh beli balik sekarang ni, bergantung. Tapi saya tak study lagi pasal HEM lah. Okay, now yang best dia dengan spot ni, dia macam umpama macam saham lah. Mungkin korang lebih faham saham, jadi senang untuk saya nak cerita. Katakanlah korang beli saham Ramly Burger contohnya, harga dia RM1 sekarang ni korang beli. Okay, tiba-tiba sebab dalam pandemik ni, dalam macam-macam ni, harga dia pun drop. Okay, daripada RM1 dia jadi 70 sen. Korang dah rugi sebab korang beli RM1, harga dia sekarang 70 sen. Tapi rugi tu hanya atas kertas, dia orang panggil on paper. Apa maksud on paper? Sebab aset tu korang masih ada, korang tak jual lagi. Lainlah kalau korang jual terus masa 70 sen, jadi korang rugi daripada RM1 tadi menjadi 70 sen. Okay, tapi kalau korang simpan, korang sanggup tunggu 7 bulan, tiba-tiba dia naik RM3, so korang jual dengan lipat kali ganda lagi profit korang. Itu maksud dia, aset tu korang simpan. Rugi dia on paper selagi korang tak jual. Aset tu korang masih ada. Itu yang saya nak cerita. Jadi kalau korang beli dalam spot trading ni, duit korang tak hilang lah, umpama macam tu. Tunggu dia naik balik dan jual, korang boleh dapat balik, cuma kena bersabar. Okay, now di dalam mata wang kripto ni, dia ada satu lagi yang dipanggil seperti future. Future ni exactly adalah forex. Okay, forex ni apa dia? Okay, macam spot tadi, trading dia hanya satu hala je. Bila naik je korang buat profit, bila turun korang tak boleh buat profit. Future dan forex dia adalah satu benda yang korang boleh buat dua hala. Bila naik korang boleh buat profit, bila turun pun korang boleh buat profit. Okay, cara dia macam mana? Korang study chart. Okay, chart adalah dekat sini, korang boleh tengok mana entah chart dia. Okay, dekat atas ni. Okay, dan korang study dan korang baca, oh ni dah dekat bawah contohnya lah kan. So korang kata okay, time memang dia akan naik, so korang pun beli target dia naik. Bila naik korang profit. Tapi masalah dia, korang kalau tak reti, study tak betul, dan pakar macam mana pun dia study pun, dia boleh silap lagi. Tapi dia adalah cut loss, dia tahulah macam mana nak buat dan sebagainya. Tapi kita ni, kalau saya bukanlah pandai pasal trading, saya target nak naik, tiba-tiba dia turun, kita boleh kerugian duit. Okay, masalah dia, kita ni pula jenis tak nak cut loss, rasa dia boleh naik lagi, so kita tunggu dia turun. Bila dia turun, katalah modal awak trade untuk future ataupun forex ni $100, bila dia turun, dia akan clearkan modal korang yang $100. Jadi duit korang tu habis begitu sahaja. Perbezaan dengan spot, duit korang tak akan habis sebab korang masih ada aset tu, korang tunggu dia naik balik. Okay, now sebenarnya spot ni best kalau korang pandai trading lah. Korang boleh buat duit sebenarnya. Korang beli, simpan, dia turun rugi tak apa, simpan nanti jual balik. Tapi kalau korang nak lagi cepat untuk buat trading spot ni yang terbaik, okay, korang boleh tengok description saya di bawah. Okay, ada jalan penyelesaian masalah kewangan yang terpantas yang saya tulis di bawah tu. Korang masuk di situ, saya explain lebih lagi di situ. Dan itu adalah benda yang saya rasa cukup the best untuk korang nak buat duit dalam mata wang kripto. Okay, so itu sahaja yang saya nak share dalam video ni. Jadi first kali, apa yang saya minta korang buat adalah like saya punya video ni kalau video ni memberi manfaat kepada korang. Kalau korang boleh share pada orang, itu pun the best juga. Kalau korang boleh komen bagi idea ke ataupun apa saja yang korang nak, InsyaAllah saya akan mula respon. Sebab saya dah banyak kerja saya yang saya dah selesai. Sekarang ni mungkin saya nak tengok lebih sedikit di dalam YouTube ni. Jadi korang boleh komen dan mungkin saya akan reply. Dan last kali, yang paling penting, kalau korang baru nak bermula ataupun korang dah ada di dalam dunia kripto, korang belum lagi ada MAXC ni, just tekan je link di bawah. Okay, buka aja akaun MAXC ni dan start tengok benda di situ, start tengok koin-koin yang baru ni dan start beli dan simpan, mana tahu ia menjadi rezeki kepada korang. Okay, itu sahaja video yang saya nak buat untuk hari ni. Assalamualaikum, jumpa lagi di video-video yang akan datang.